ni lahir di Johor, tapi dibesarkan di Kuala Lumpur dan di luar negara. Kerjaya saya selama ni memang di sektor korporat. Kira dah hampir 30 tahun. Lepas daripada sekolah asrama penuh selama 5 tahun di MUA, saya kamu belajar di UK atas beasiswa Petronas. Dan kembali ni daripada UK, saya kerja di Petronas di bahagian strategi korporat dan pembangunan luar negara. Di situ selepas beberapa tahun, dalam 97 itu, setahun dua sebelum krisis kewangan Asia, Dr. Mahathir, Perdana Menteri pada masa itu melancarkan satu projek yang agak besar untuk negara. Itu dinamakan Koridor Raya Multimedia ataupun in English Multimedia Super Corridor. Dan ada satu badan yang dimulakan waktu itu untuk mempelopori Koridor Raya Multimedia ini. Saya pun daripada Petronas ke MDC lah, Multimedia Super Corridor Project ini. Selepas itu saya beralih pula kepada pembangunan strategi consulting firm, iaitu namanya McKinsey, peringkat yang agak terkenal juga lah di peringkat antarabangsa, khususnya dalam bidang strategi development. Di situ saya bermula di jabat McKinsey di Kuala Lumpur dan seterusnya berpindah ke London, ke UK. Kerja di situ. Waktu itu klien-klien yang saya menghususi itu banyak di Timur Tengah, sebab saya mengambil penghususan dari segi sektor minyak dan gas. So, dalam Timur Tengah tu banyaklah klien-klien segitu. Banyak menghabiskan masa di Dubai dan Abu Dhabi dan di Kuwait waktu itu. Tapi berpengkalan daripada London. Lepas itu, pada kira tahun 2002 gitu, saya pun mengambil keputusan untuk kembali ke Malaysia. Ada beberapa orang daripada firma yang sama, semua ni rakyat Malaysia, dan kita beranggapan bahawa dengan keluarga yang agak, ialah anak-anak kecil masa tu, agak payah juga nak adapt kepada global executive ni kan. Contohnya waktu di London tu, saya ingat ni anak pertama saya tu lahir pada waktu itu, tapi saya 5 hari sehari saya ada di Timur Tengah dan hujung minggu 36 jam saya ada di London. Dan benda tu berlaku selama dekat 6-7 bulan jugalah. Kita mengambil keputusan, saya dengan beberapa rakan kebetulan rakyat Malaysia juga yang berada dalam keadaan yang sama tapi di tempat-tempat yang berlainan di Eropah, kita kata mainlah kita balik dan kita tubuhkan firma perunding yang sama seperti McKinsey, tapi untuk klien-klien di Malaysia saja. Itu 2002 tu saya tubuhkan syarikat bernama Ethos. Syarikat tu selama kita buat tu selama 16 tahun juga lah saya dalam bidang itu. Kita punya klien pun banyak jenis korporat, GLC, jabatan-jabatan agensi kementerian tertentu, Kementerian Ekonomi, EPU, syarikat multinasional, berbagai-bagai lah. Kerjaya saya lebih kepada menjadi strategi consultant. Saya juga melibatkan diri dalam private equity, syarikat juga yang menjadi pelabur direct kepada syarikat-syarikat yang ada potensi. Kalau hobi orang politik main golf, saya tak main golf lah. Orang korporat pun main golf. Cuma ni saya tak ke situ. Hobi saya pertama tu membaca. Saya memang suka membaca. Dan membaca dengan sekarang ni saya tak suka sangat baca guna device. Kena pegang buku, old school sikit, kena pegang kertas. Saya suka travel, saya suka nature. Saya ni orang yang suka nature. Saya tak begitu selesa duduk di bandar. Bandar ni, bilik-bilik aircon ni saya tak apa-apa lah. Saya boleh duduk sekejap, tapi kita ni lama-lama, kalau dah lama sikit agak KL ni, kita kena cari tempat lain lah. Kita suka outdoors. Itulah banyak jalan. Simple je. Life is quite simple. Saya rasa di dalam negara ni sebenarnya banyak tempat. Orang kata kalau ikutkan budak-budak muda, kalau anak-anak saya semua dicerita pasal healing kan. Healing tu sebenarnya bagus. Sebab dia daripada benda yang agak-agak tak berapa menarik, tiba-tiba bila diberikan label healing, mulalah orang semua nak beli healing tempat-tempat lah. Kat tepi sungai boleh healing, kat atas bukit boleh healing kan. Bagus tu sebenarnya. Itu sebenarnya menandakan fenomena bahawa manusia ni di dalam bandar, asalnya somewhere lah, kita ni dibesarkan di kampung, ada DNA tu, ada macam echoes of bila dulu kita ni duduk di kampung macam mana, bapak kita benda tu ada. So bila tertekan je, kita cari tempat di luar. Tu yang cara coping mechanism untuk orang muda kan. Dia tak adalah orang kata healing tu nak pergi shopping mall kan? Tapi anak muda sekarang ni kalau di healing, dia nak pergi tempat kebiasaannya apa, tempat di luar.
tempat ada nature, perkembangan yang baik kita sana. Menandakan bahawa orang kita ni memang dekat dengan tanah. Sebenarnya saya tak terfikir pun nak berkecimpung dalam directly in frontline politik. Tapi saya melihat ada dua perkara. Satu, keadaan negara dan cara berpolitik dalam negara ni makin lama makin agak rumit. Bermacam-macam parti politik dan bermacam-macam ragam. Dan mau tidak mau, ahli politik ni akhirnya akan menjadi pembuat dasar. Dan dalam keadaan politik yang tidak menentu, saya rasa tidak keterlaluan kalau kita boleh simpulkan bahawa orang seperti saya ataupun orang yang bukan daripada dunia politik tidak mungkin akan masuk politik pada zaman sekarang. Zaman dulu lain, zaman Barisan Nasional, zaman UMNO, ada stability ni yang tertentu yang boleh menyebabkan orang-orang yang ada kepakaran di luar politik diabsorb ke dalam arena politik. Itu jelas waktu dulu lah, tapi sejak lepas Barisan Nasional tidak lagi berkuasa dan dinamika ni berubah dan kebanyakan orang tidak begitu mahu berkecimpung. Dan sebenarnya melihat politik ni sebagai bercelaru yang amat sangat. Itu konteksnya. Kenapa saya masuk juga ialah saya dijemput oleh Datuk Sri Hamzah. Sebenarnya kita banyak bertukar-tukar pendapat selama nak kata bertahun juga ia tu ada. Tapi saya sebagai orang di luar politik dan beliau sebagai orang yang di barisan hadapan, kadang-kadang memberikan pandangan ataupun analisa tertentu, dan saya berikannya bukan kepada dia seorang. Mana yang mengenali saya ataupun meminta pandangan, saya memberi. Tapi yang biasanya Datuk Sri Hamzah dia sambut saja, bukan saja itu, dia terus ingin berjumpa. Dan dalam pertemuan pertama tu dia kata, I want you, saya perlukan, dalam dia ceritalah apa yang visi dia untuk parti baru ini, dan gitu. Dia pun asalnya orang bisnes, saya pun orang korporat, so tidaklah benda tu berpanjangan dan berlirik-lirik, and very clear. Ini objektif saya, Datuk Sri Hamzah, objektif dia very clear. Dan dia kata saya nak membina satu pasukan yang ada kepelbagaian. So jelas. Saya cuma meminta pandangan dan restu daripada dua orang saja, daripada isteri saya dan ayah saya. Isteri saya kata ialah dah umur pun dah pada waktu ini, dan sebenarnya kalau lihatkan dari segi kestabilan kewangan, dari segi kerjaya anak-anak agak stabil untuk mengambil risiko dan tuntutan yang sebegini, sebab politics ni is all consuming, maksudnya dia becomes your life. Dan alhamdulillah isteri saya kata boleh. Kalau isteri saya kata tak boleh, saya tak pergi kan. Tapi dia kata boleh, insyaAllah. Dia pun orang yang berniaga dan dia pun faham. Dia kata yalah, this is the time. Dalam rasa national consensus, yang penting ialah konsensus. Dan kita ialah berbalik pada tadi tu, saya menceritakan keadaan yang kita tidak ada dalam negara ni di peringkat politik ialah konsensus. Konsensus tu kedengaran bunyi dia ialah seperti perkataan yang biasa, tapi dia sebenarnya merujuk kepada keadaan yang tidak ada konsensus langsung yang teramat sangat dalam negara pada waktu ini. So bila kita cerita pasal national consensus ni, untuk membentuk konsensus itu yang paling asas sekali pada kita. Dan kalau kita tengok di bawah tu, yang pertama tu apa? Common goals. Berbalik kepada isu kita tidak ada konsensus. Padahal kalau ikutkan common goals sebenarnya, kalau bawa korang duduk dalam sebilik, kita boleh setuju. So Datuk Sri Hamzah ni sebenarnya memainkan peranan yang saya rasa, dan parti yang diilhamkan beliau ni tepat pada masa. Sebab kalau tapi yang perlu dibina dulu ialah konsensus antara siapa? Konsensus antara penduduk majoriti di negara ini. Penduduk majoriti di negara ini telah dibawa kepada aliran-aliran yang agak berlainan, dan satu ke sini, satu ke sana kan. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau boleh berbincang, saya rasa ada konsensus. Konsensus ni jelas. Konsensus ni berdasarkan apa yang dah diperuntukkan dalam perlembagaan, pertumbuhan kan, satu agenda yang berasaskan pertumbuhan, bukan pembahagian. Dalam ekonomi ni ada
growth dengan redistribution. Kalau kek tu tak membesar, kita pakai kek yang sama. Kek yang sama tu kalau dulu bagi 10, sekarang ni nak bagi 100, tak payahlah. Nak bagi 100 sebab apa? Sebab penduduk makin besar, makin banyak. So daripada dulu kita bagi 50, sekarang kita bagi 100 pula. Makin lama 100 kita bagi 500 pula. Tanpa kita fokus kepada sebenarnya apa perkara-perkara besar yang boleh membesarkan kek. So konsensus tu penting sangat. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.